Asma Harun, ustazah, bagi salam kat dia. Sebab apa awak ingat ustazah Asma Harun? Memang saya tak hormat ustazah Asma Harun. Langsung saya tak hormat Asma Harun, Ibik Liu, penglibu lara Terengganu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan dan semua yang melihat atau menonton video saya ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan memperlihatkan siri video ini sebagai komen untuk video yang disiarkan oleh video kuliah, video ceramah yang disiarkan, yang dinukilkan oleh Ustaz Muhib Khawli, dan insyaAllah kita akan sama-sama memaparkan semua komen-komen di dalam video ini berserta Ustaz dan asatizah yang lain yang akan turut sama memberi komen, insyaAllah. Sekian. Nabi, ketua cicit Nabi comel. Kalau mari seorang Kristian mata biru, muka putih selepuk, jebing, janggut dia lagi comel daripada hok skema ni, apa akan jadi kat masyarakat? Saya nak tanya kepada orang yang ikut ni. Bagaimana kalau datang kat kita orang lagi handsome? Orang kita ni, dia tak pandang akidah. Dia pandang, oh handsome. Tengok, masyarakat kita bagaimana terpedaya. Sebab dia handsome, tampan, oh ada jebing sikit, pakai serban, jadi cicit Nabi. Kalau mari, kejap lagi, mari hok lagi handsome daripada dia. Macam mana? Saya nak tanya teman-teman, boleh jawab tak? Tolong saya. Kalau mari kejap lagi, satu lagi skema yang lagi handsome. Mata biru, mata hijau, putih selepuk, serban lagi canggih, pakai capal lagi besar. Apa nak jadi kat masyarakat kita? Apa nak jadi? Ni belum dajjal lagi. Belum tabur duit. Belum sekat makanan. Masyarakat kita pandang kebendaan. Asma Harun, ustazah, bagi salam kat dia. Sebab apa awak ingat ustazah Asma Harun? Memang saya tak hormat ustazah Asma Harun. Langsung saya tak hormat Asma Harun, Ibik Liu, penglibu lara Terengganu tu. Semua ni, dia tengok, naik nama yang didakwa cicit Nabi, kita sokong. Kalau itulah bahaya demokrasi. Tengok orang ramai setuju, okey beres. Walaupun akidah dia menentang ajaran Rasulullah, walaupun akidah dia menentang ajaran dan akidah yang dibawa oleh Nabi, tak apa, janji dia handsome. Yang lain tak pandang. Handsome, cantik. Oh, tengok mata dia. Oh, tengok dia makan kunyah 44 kali. La haula wala quwwata illa billah. Bahaya ikhwani. Itulah yang saya bila Allah Subhanahu wa taala hantar ujian kecil. Seorang
Arab Ram, kalau nak kira, ini biasa. Ada lagi handsome. Sebab tu saya kata, bagaimana kalau ada Arab lain lagi handsome dan tampan dan lagi mewah daripada dia? Allahu Akbar. Itulah ikhwani menunjukkan kedangkalan akidah dan pegangan umat Islam. Tak pernah orang kaji akidah ni macam mana. Orang tak pernah pun nak baca bahawasanya fahaman pegangan Nur Muhammad adalah fahaman yang tidak ada dalil dan fahaman yang sesat. Sebab paling jelas, clear, di pertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala kata, apa yang kamu baca setiap hari surah Al-Kahfi, tapi kamu tak faham. Apa pandangan Ustaz tentang kehadiran seorang daripada tanah Arab yang katanya keluarga keturunan Rasulullah? Sekarang payah kita nak percaya. Baik. Baru ni ada datang seorang orang Maghribi yang katanya dari keturunan Rasulullah. Cuma kita nak tanyalah orang Kelantan, dia datang tu buat benda. Dia datang majlis Maulidun Nabi, betul tak? Dia bercerita, dia ceramah ke tak? Dia ada kutip duit orang tak? Tak ada. Dah. Benda masalah. Dia cop pasport dari Maghribi masuk dengan halal. Lepas tu dia kata dia keturunan Nabi. Lepas tu kalau betul dia keturunan Nabi, jadi mana? Kalau tidak, bukan keturunan Nabi, menjadi mana? Dia ada kutip duit pun. Baik. Jadi kita serahkan kepada pihak yang berkuasa, yang ada autoriti, untuk memastikan adakah dia memang keturunan Nabi ataupun sebaliknya. Nanti kerajaan akan buat keputusan. Kalau kita lah replika keturunan kita, apa perasaan kita? Orang tak kenal kita, replika keturunan kita. Suka tak? Ada orang itu juga. La yu'minu ahadukum, kamu ni tak beriman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sehinggalah kamu kasih kepada orang lain apa yang kamu suka pada dirimu. Kalau dia keturunan Nabi, alhamdulillah. Kalau bukan keturunan Nabi, tak ada masalah. Tak ada masalah sikit pun. Faham lagi? Yang kita bimbang tu, wak masuk penyanyi-penyanyi tu banyak. Wak merosakkan akidah minda umat Islam di negara kita. Macam-macam konsert yang meletakkan aurat dan sebagainya, terang-terang fasik, terang-terang merosakkan pandangan, melakukan maksiat kemungkaran di negara kita, kita benarkan dan kita sohorkan. Kita tak marah pun. Takkan orang ke majlis Maulidur Rasul, tak ada masalah sikit pun. Kita pun, saya dah benar dia. Cuma kita ni ajar orang Islam husnuzonni, sangka baik, selagi tidak ada burhan, tidak ada tanda dia ni seorang yang memudaratkan orang lain. Okey, yang mudarat no, penyanyi-penyanyi, penari-penari yang dibawa oleh kerajaan dibenarkan masuk ke negara kita. Betul tak? Ada. Apa dah bunyi? Bermakna kamu orang munafik. Faham lagi? Orang Islam datang, kamu sakit hati. Orang yang datang merosakkan, mendatangkan kemungkaran, kamu diam. Kita untuk kita dedahkan dan aibkan dia di khalayak ramai. Kita boleh mengaibkan dan membongkarkan perangai buruk dia di khalayak ataupun di kalangan orang ramai. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyul wajid. Sebenarnya isu datangnya seorang yang didakwa cicit Nabi, bagi saya ada beberapa perkara yang mendedahkan kejahilan masyarakat kita. Mendedahkan yang poin pertama saya nak tekan hari ini. Maafkan saya fikir banyak pasal isu ni. Bagaimana ramai orang sampai pergi, saya sebut nama Ibik Leo. Memang saya jatuh kehormatan saya terhadap Ibik Leo bila tengok pergi salam kat dia. Masyarakat kita, orang yang menunggak agama ni, dia mencari publicity murah. Walaupun dia tahu seorang ini belum pasti, katakanlah dia okey, di keturunan baik, tapi di keturunan Rasulullah, katakan keturunan Rasulullah, tapi bawa fahaman akidah yang songsang seperti Nur Muhammad. Walaupun katakan dia cicit Nabi, tapi bawa fahaman yang songsang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala cipta Rasulullah daripada cahaya. Akidah dan pegangan yang dibawa adalah akidah orang Kristian.
mendengar bahawa Ustaz Mahib Qauli ini menganggap bahawa Ustaz dan Ustazah yang telah berjumpa dengan Al-Habib Maula Muhammad Amin Al-Idrisi ini adalah penunggang agama. Ini suatu kenyataan yang salah. Sedangkan kita tahu bahawa mereka ni merupakan ustaz-ustaz atau ustazah yang mempunyai bidang pengajian agama yang sangat baik. Sangat baik, yang telah lama di tengah masyarakat. Dan satu lagi, tuduhan Ustaz Mahib Qauli mengatakan bahawa soal Nur Muhammad ini adalah suatu yang buruk, suatu yang sesat, menyesatkan. Ini adalah satu pandangan yang khilaf. Kerana apa? Bagi Profesor Abdul Manam, seorang profesor daripada Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu, mengatakan bahawa tidak akan merosakkan akidah. Tidak akan merosakkan akidah kita apabila kita meyakini tentang Nur Muhammad ataupun roh Nabi Muhammad. Dan banyaklah penjelasan daripada Profesor Abdul Manam, Profesor Jahid Siddiq, Ustaz Muhaizat dan sebagainya. Tapi adakah pandangan daripada asatizah yang terkenal ini dapat diterima oleh Ustaz Mahib Qauli? Cuba kita tinjau balik, kita tanya balik Ustaz Mahib, adakah dia menolak pendapat-pendapat lain? Okey, baiklah. Marilah kita sekarang ni mendengar sedikit ulasan, sedikit ilmu daripada Ustaz Muhaizat dan Profesor Jahid berkenaan dengan isu Nur Muhammad. Okey, sama-sama kita dengar penjelasan mereka. Diciptakan, ada kata qadam, ya betul juga. Ada kata akal, ya betul juga. Ada kata bani, ya betul juga. Tetapi ambil pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama kata makhluk yang pertama dicipta adalah Nur Muhammad. Gapo dia Nur Muhammad tu ajaran Majusi ko? Ni ada yang kata Nur Muhammad ni ajaran Majusi sebab ajaran cahaya, semua cahaya. Siapa dia ngaji dengan siapa dia ajaran Nur Muhammad ada tu lah. Yang pandai-pandai ada muda syarah duduk. Sebab aku kuasa lah duduk gapo dia. Yang mau ngaji dengan siapa dia? Nama-nama Majusi dah kali. Ada kau ahli sunnah bahas kata Nur pertama tu Majusi cahaya. Ngaluk belakang lah kata. Nur Muhammad ni orang yang sebut Nur Muhammad. Hadis Jabir tu ada sebut. Awwalu ma khuliqa nuri. Benda makhluk yang pertama dicipta katanya Nabi Muhammad cahayaku wa khuliqa minha kullu syai'. Maka Tuhan dicipta sesuatu lain daripada nurku. Ada hadis. Patut Jabir seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, makhluk tamu apa dia dicipta? Maka Nabi Muhammad kata, nuru nabiyyika ya Jabir. Cahaya nabimu lah, nur nabimu wahai Jabir. Nur nabi ni sama ada ruh nabi. Ada ulama bahas lagu tu. Benda khilaf, jangan buat benda tu tak khilaf tak. Ni duk kata Nur Muhammad tu semua sesat. Nak tolak jumhur. Ni Abu Habib jumhur kata ni. Bukan pendapat ambo. Ni dia kata tu guru tasawuf, tu guru sufi dia ajar kata Nur Muhammad. Sama dia ajar betul. Jumhur ulama, kita petik kata ulama, ambil tu betul, ulama tak ada ilmu. Ilmu orang sudah ada ilmu sangat tu. Tu ilmu sikit, tak percaya lah tu sesak selalu. Belajar mana lah. Ilmu kena ngaji banyak tak sikit. Jangan jadi jumhur, tahap tu. Baru ngaji 2, 3, 4 putih kitab. Baca kitab, salah lagi. Ni, pendapat ni salah belakang ni. Makhluk yang pertama dicipta, air lah, goni lah. Ngaluk belakang tu. Sebenarnya sama mana tu orang tak itiraf orang lagu ni. Ni, orang yang ada orang kali tu orang duk syarah. Duk kata orang duk ajar Nur Muhammad lah apa dia. Bukan pendapat orang, jumhur ulama gocok dengan dia nya. Demo tu rasa demo ada ilmu sangat. Demo tu bercanggah dengan jumhur ulama. Duk kata orang ni, duk kata orang ni. Nak pergi Nur Muhammad tu boleh, nak pergi orang lain tu boleh. Apa tu ayat semacam tu? Benda khilaf. Tak jadi kafir dengan sebab ni. Apa? Pilih pendapat jumhur.
Sebut dalam Quran, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nurun di situ ialah Nabi Muhammad. Takkanlah salah. Siapa yang menafikan adanya Nur Muhammad itu, dia yang salah. Karena dia tak percaya pada ayat Quran ni. Ayat Quran ada 3. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu satu nur di situ. Semua ahli tafsir menafsirkan ialah nur Nabi Muhammad SAW. Takkan nur di situ makna Quran. Sesudahnya disebut wa kitabun mubin, itu Quran. Telah datang kepada kamu wahai orang Yahudi nur, satu nur yaitu Muhammad SAW, dan sebuah kitab yang nyata kebenarannya. Baru betul. Baik, sekarang marilah kita dengar penjelasan daripada Profesor Dr. Abdul Manam, orang Terengganu, berkenaan dengan Nur Muhammad. Sama-sama kita dengar penjelasan beliau. Panjang bahasanya ini, saya katakan saya akan jelaskan tentang aspek dalil ini pada kuliah yang khusus untuk ini. Cuma ingin saya nyatakan bahawa Nur Muhammad ini pertama sekali statusnya adalah makhluk, dan dia makhluk terawal menurut faham ahli tasawuf. Yang kedua, dia adalah punca segala kejadian-kejadian yang lain, yang darinya lah Allah mencipta makhluk-makhluk lain menurut faham ahli tasawuf. Orang yang tak mau pakai faham ni, tak setuju, Quran dari dia lah. Dia bukan suatu usul dalam keimanan, bukan. Dia adalah sesuatu yang orang yang belajar, tengok dalil dan memahaminya, dia rasa nak pegang atas keyakinan apa yang disebut tu, silakanlah. Bagi yang tak mau terima, tak mau pakai, tolaklah. Tak ada masalah apa-apa. Sebab status isu ini seperti yang sudah saya nyatakan, dia adalah bukan usul akidah. Dia adalah cabang akidah. Jadi bagi orang yang tidak mempercayainya, tidak ada masalah. Tidak membatalkan imannya, tidak merosakkan keyakinannya. Cuma perkara ini difahami oleh ulama tasawuf berdasarkan kepada dalil-dalil yang mereka rujuk dan kefahaman-kefahaman yang diberikan Allah kepada mereka ini. Baik, satu aspek yang saya tidak sebut dulu tapi saya nak sebut sikit kerana ada isunya. Bagaimana, apa hubungan Nur Muhammad ini dengan Allah? Hubungannya, kaitannya. Dinyatakan statusnya adalah makhluk. Yang asalnya tidak ada, kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah. Isu yang timbul adalah hubungan makhluk ini dengan Allah. Apa kaitannya? Tadi jelaslah bahawa dia adalah makhluk. Salah satu bentuk hubungannya, ia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baik, aspek lain yang saya nak jelaskan sikit, terutama dari aspek tasawuf sekadar yang sederhana. Saya tak naklah nak detail sangat, kerana memang bab ini bukanlah bab yang perlu, wajar, patut dijelaskan di khalayak umum, tidak. Hanya nak jelaskan sekadar perlu untuk menyelesaikan kekeliruan. Itu saya nak sebut sikit. Apa kaitannya dengan Allah? Iaitu menurut kefahaman ahli tasawuf, Nur Muhammad ini adalah tempat menyimpan rahsia Tuhan. Tempat menyimpan rahsia Tuhan. Atau dengan bahasa lain, tempat nyata sifat-sifat ketuhanannya. Ini bukan bererti sifat Tuhan tu duduk pada Nur Muhammad tu. Jangan salah faham. Bukan bererti sejuzuk dari Tuhan tu menjadi Nur Muhammad. Bukan itu maksudnya. Kadang-kadang kita keliru. Tapi bawa fahaman akidah yang songsang seperti Nur Muhammad. Walaupun katakan dia cicit Nabi, tapi bawa fahaman yang songsang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala cipta Rasulullah daripada cahaya. Akidah dan pegangan yang dibawa adalah akidah orang Kristian. Mengangkat Rasulullah SAW sehingga menjadikan dia separuh Tuhan. Ataupun satu tahap dengan Allah. Tak boleh, ikhwani. Rasulullah SAW selalu tegur sahabat, qala wallahi inni la uhibbu an tarfa'uni
fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tak suka kamu sanjung aku sampai meletakkan aku di satu kedudukan melebihi kedudukan yang Allah dah bagi. Yang Allah bagi kedudukan yang sangat mulia kepada Rasulullah, iaitu Nabi dan Rasul. Dah. Nabi, Rasul, manusia. Bukan cahaya. Bukan separuh Tuhan. Bukan seperti malaikat. Tak, dia Nabi. Dia Nabi. Hatta kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak utuskan Nabi di kalangan malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala akan utuskan satu malaikat di kalangan malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan utuskan Nabi yang tidak sama dengan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Furqan, orang musyrikin mempertikaikan kenapa Rasulullah manusia. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Surah Al-Furqan, muka surat pertama. Muka surat pertama 2 ayat, muka surat kedua ayat rasanya ayat 6 ataupun ayat 7. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. Kenapa Nabi Muhammad ni makan macam kita? Kenapa Rasulullah berjalan di pasar seperti kita? Mereka nak tengok. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Kenapa tidak diutuskan malaikat bersama Muhammad supaya jadi membantu dia? Tak. Ini hanya berdalih, orang musyrikin berdalih supaya tolak dakwah Nabi. Okey, kita lihat daripada dalil Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Muhib Qauli tadi. Sangat jelas. Tapi saya rasa asatizah kita ini dia lebih faham, sangat faham apa yang nak disampaikan oleh Ustaz Muhib tadi. Adakah ustazah kita ini nak mengatakan bahawa kita menghormati Maula Muhammad Amin Idris ni seakan-akan seperti Nabi SAW. Sedangkan kita tahu dalam Al-Quran sendiri, setiap hari Jumaat, setiap hari Jumaat kita diminta sanjung kepada baginda kita, baginda Nabi, dengan mengucap salawat, mengucap salam pada 9 masa kita, pada 9 masa. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat mengucap salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita selalu mengucap salam dengan kepada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mengucap salam kepada baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga baginda. Maka ahli keluarga baginda ni tak akan putus sehinggalah kepada hari kiamat. Apalagi Maula Muhammad Amin ini merupakan orang yang berpelajaran, orang yang ada educated agama, yang agak bagus. Bahkan dia ni di Morocco sendiri, dia berdamping rapat dengan tokoh-tokoh hadis, tokoh-tokoh Al-Quran, dan didatang ke Malaysia ini bertujuan untuk menyempurnakan jemputan. Datang ke Malaysia ini untuk meraihkan sambutan kakek dia, nenek dia, datuk dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia. Bapa dia ni datang daripada Morocco ke Malaysia semata-mata untuk meraihkan bersama-sama dengan orang Malaysia dan orang-orang di sekitar Malaysia ini. Bapa mereka bangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang paling mulia, paling agung, yang mengetahui rahsia-rahsia akhirat, dunia akhirat, yang mengetahui
timur dan barat. Ilmu Nabi kita ini ibarat laut yang sangat luas. Saya ingin menjelaskan bagaimana Tuan Guru Saleh Musa yang memetik daripada kitab Faridatul karangan Wan Ahmad Fatani ini. Ilmu Nabi kita Muhammad ni umpama lautan yang luas. Dan setitik daripada lautan itulah kalimah la ilaha illallah. Apakah hal ini nak ditolak oleh Ustaz Mahmud Khawli? Mengapa kita dilarang untuk memeliharkan Nabi kita? Mengapa kita dilarang keras untuk menyambut, menghormati ahli keluarga baginda? Yang baik, yang tidak baik itu kita tak hormat, walaupun dia ni berpangkat Said ke berpangkat Habib apa, tapi kalau perangainya tak senonoh, kita tak boleh ikut. Tapi memandangkan bahawa Maula Muhammad Amin Al-Idrisi ini diterima baik di negeri dia Morocco, maka kita wajib hormat. Betul tak Ustaz Mahmud Khawli? Cahaya. Comel. Nabi. Kata cicit Nabi comel. Kalau mari seorang Kristian mata biru, muka putih lepuk, jebing. Janggut dia lagi comel daripada skema ni. Apa akan jadi kat masyarakat? Saya nak tanya kepada orang yang ikut ni. Bagaimana kalau datang kat kita orang lagi handsome? Orang kita ni, dia tak pandang akidah. Dia pandang, handsome. Tengok, masyarakat kita bagaimana terpedaya. Sebab dia handsome, tampan, ada jebing sikit, makan serban, jadi cicit Nabi. Kalau mari, kejap lagi, mari hok lagi handsome daripada dia. Macam mana? Saya nak tanya teman-teman, boleh jawab tak? Tolong saya. Soalan Ustaz Mohib mengatakan bahawa oleh kerana Maula Muhammad Amin ni merupakan paras rupanya sangat cantik, sangat indah. Sangat indah kerana apa? Dia daripada baka yang mulia. Daripada keturunan yang mulia. Kata oleh Ustaz Mohib, kalau datang keturunan yang lain datang ke Malaysia dengan wajah yang lebih cantik daripada Maula Muhammad Amin ni, adakah rakyat Malaysia akan terpersona? Saya ingin menjawab balik. Rakyat Malaysia ni jangan kita bahagikan kepada sembrono ataupun terus kita katakan bahawa akan terima begitu saja. Kita bukanlah orang-orang yang kurang cerdik seperti mana yang datang artis K-pop daripada Korea datang ke Malaysia ini dengan wajah yang boleh tahan lah amalnya. Wajah yang digemari oleh ramai para wanita kita, para lelaki kita. Itu bagi golongan yang nak ke arah itu. Sekarang ini bagi golongan yang ada ilmu agama dalam dada mereka, adakah mereka nak terima? Mustahil mereka akan terima orang yang macam tu. Kerana mereka melihat bahawa Habib Muhammad Amin bin Idris ini merupakan orang yang dihormati di negara dia. Dan Ustaz Mahib ni telah melakukan satu prasangka yang buruk kepada Habib Muhammad Amin, Maula Muhammad Amin. Adakah Ustaz Mahib tabayun, selidik dengan teliti asal usul keturunan daripada Habib Muhammad Amin atau Maula Muhammad Amin ini, Al-Idrisi ini? Jadi kalau sekiranya Ustaz Mohib Khawli tidak menyelidik, tidak tabayun, maka inilah satu sangkaan yang buruk. Sedangkan sangkaan buruk itu amat dilarang dalam agama Islam. Baik. Jadi saya rasa salah kalau sekiranya Ustaz Mahwi kata kalau datang orang yang lebih cantik ni, para asatizah kita akan tertawan dengan janggut yang cukup cantik, dengan mata keberiburuan. Itu satu sangkaan yang buruk. Sangkaan yang buruk ini salah, Ustaz Mahwi. Memang salah besar. Jadi saya rasa hal ini patut
Ustaz Mauhid betulkan niat Ustaz Mauhid itu. Okey, saya tahu bahawa Ustaz Mauhid ni seorang pendakwah yang terkenal di Malaysia. Seorang pendakwah yang terkenal, orang keturunan Arab, wajah yang cukup cantik, cukup elok. Jadi jangan kita menghina ustaz-ustaz di Malaysia yang datang meraihkan, menghormati Maula Muhammad Amin Idris ini. InsyaAllah sekejap lagi, lepas pada si akhir ni saya akan nak tunjuk kepada pada viewers semua, iaitu apabila apabila Maula Muhammad Amin ini sampai di Morocco, dia telah didatangi oleh telah mendatangi kumpulan alim dalam ilmu hadis. InsyaAllah kita akan bersama lihat. Baik, kita nampak jelas bahawa Ustaz Mauhid nyatakan bahawa dia tidak menghormati Ustazah Asma Harun dan juga Ustaz beliau. Saya tak heran. Kerana apa? Boleh kata 99.9% mereka yang pro-Wahabi, mereka yang ini saya katakan yang pro-Wahabi menentang keras kehadiran Maula Muhammad Amin Idris. Orang yang pro-Wahabi ini banyak sekali komen di dalam Facebook, dalam YouTube, dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Mereka ini menentang keras kedatangan Maula Muhammad Amin bin Idris. Sehingga diberi sambutan yang ramai oleh rakyat Malaysia, terutama sekali para tok guru pondok dan juga para ustazah ahli sunnah wal jamaah. Jadi adakah Ustaz Mauhid ini boleh kita golongkan dalam golongan Wahabi? Saya nak tanya kepada Ustaz Mauhid. Saya nampak ciri-ciri itu ada. Jadi ciri-ciri itu ada. Jadi adakah Ustaz Mauhid ini Wahabi atau tidak? Itu saya nak tanya. Astaghfirullah. Sebab tu saya kata, ikhwani, maafkan saya, Malaysia kita ni kerana kejahilan yang lubuk, kejahilan yang ada di negara kita, menyediakan environment yang sangat sesuai untuk skema mari lagi-lagilah skema yang menunggang atas agama. La haula wala quwwata illa billah. Tariqah Haqqani, Nazim Haqqani yang terang-terangan bawa akidah wahdatul wujud, yang sesat, lagi menyesatkan, dijadikan fahaman. Tunggu lagi, saya rasa akan ada lagi hancur. Tok bomoh yang boleh mainkan isteri orang pun dibiarkan. Allahu Akbar. Sehingga kerosakan akan mari dalam rumah kita. Anak dara kita, astaghfirullah, ya Latif, anak dara kita pun akan ada hubungan haram dengan lelaki lain pun tak apa. Apa yang disebutkan oleh Ustaz Mauhid tadi, iaitu suasana di Malaysia ini berada dalam keadaan yang genting kerana ketibaan ramai skema-skema yang jahat. Antaranya ialah tarikat Nazim Haqqani. Adakah hal ini juga dikatakan oleh Ustaz Mauhid sebagai sesuatu yang menyesatkan, sama seperti Nur Muhammad? Sedangkan tarikat ini telah pun difatwakan, dibenarkan oleh majlis mufti kita di negara kita. Dan hal ini telah pun diperdebatkan oleh Ustaz Engku Fazil. Telah diperdebatkan apakah Ustaz Mauhid tidak melihat perdebatan antara Ustaz Engku Fazil dengan Ustaz Salman Ali. Dan kita tengok siapa yang benar, siapa yang betul. Dan kemudian memang benar bahawa bukan semua rakyat Malaysia ni dapat menahan diri daripada kejahatan yang datang daripada luar. Kerana kita duduk dalam rumah sendiri pun kejahatan itu akan sampai.
Tapi para asatizah kita ahli sunnah wal jamaah ni senantiasa berjuang di surau, di masjid pada saat setiap malam di seluruh Malaysia ini, mengkhabarkan kepada Muslim dan Muslimat kita ni supaya menjauhi perkara-perkara yang buruk dan juga melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Jadi saya rasa ini satu sangkaan yang tidak bagus juga, ya, Ustaz Mohib. Ilmu itulah ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi kepada kita, Al-Quran, As-Sunnah. Itulah ilmu. Tiba-tiba mari seorang skema ataupun didakwa cici ke, walaupun dia cici betul. Kalau dia cici melawan ajaran Nabi, kita tak boleh ikut. Bahkan kita boleh menentang dia. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah kata, "Wa ayyullah, law anna Fatimah bint Muhammad sarqat, laqata'tu yadaha." Fatimah, anak aku, curi, aku potong tangan dia. Kenapa? Rasulullah nak bagi tahu kita hukum Allah atas pada hukum manusia. Saya menyanjung tinggi Ustaz Mohib dengan kepandaian Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi memandangkan kepanasannya agak melampau apabila dia menganggap kedatangan Maula Muhammad Amin Al-Idrisi agak-agak mengancam kehidupan rakyat Malaysia. Ini pada pandangan Ustaz Mohib. Jadi sehingga mengatakan bahawa selain daripada seolah-olah macam Maula Muhammad Amin ini adalah seorang yang tak patut dilayan dengan sebegitu baik. Masya Allah. Saya rasa Ustaz Mohib mestilah dalam Islam dia ada husnul zon, sangkaan baik. Kita mesti sangka baik. Kenapa orang itu datang dengan jalan yang benar, jalan yang betul, kaedah yang betul, bukan secara curi, ya, bukan cara pendatang haram. Jadi kita kena fikirkan, Ustaz Mohib, tuduhan yang melampau ini patut dielakkan. Semua sayang Fatimah. Tapi Fatimah ada kedudukan dia, tak boleh melebihi kedudukan dia sebagai anak Rasul, tapi dia manusia juga. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Fatimah datang ke Abu Bakar Siddiq bila Abu Bakar radhiyallahu anhu dibai'ah menjadi khalifah Rasulullah. Dia pemimpin yang paling ditaati lepas Rasulullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tengok kelebihan Abu Bakar, aqidah Abu Bakar, pegangan sunnah Abu Bakar. Fatimah ja'at ila Abu Bakar Siddiq tatlubu mirathaha min Abu Bakar. Fatimah minta hak dia, hak sebagai anak Rasulullah. Dia minta harta pusaka tarikat. Kerana Rasulullah SAW ada harta pusaka seperti tanah di Khaybar, tanah Fadak. Dia minta bahagian dia daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW lepas baginda wafat. Tapi Abu Bakar kata, minta maaf, aku tak bagi. Fa'aba Abu Bakar an yu'tiha. Abu Bakar tak bagi hak dia. Tak bagi. Kenapa? Mari pokok ahli bid'ah. Syiah memang. Tapi rasanya orang bid'ah di Malaysia ni tak berani lagi. Kalau mereka betul pertikaikan amalan Abu Bakar Siddiq, confirm mereka ni menunjukkan wajah zindiq yang jelas. Ini surah Al-Ahzab. Faqad dhalla dhalalan. Tengok. Surah Al-Ahzab ayat 36, faqad dhalla dhalalan mubina. Tak apa, amati ayat ni. Amati ayat surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra. Ya Allah, muncullah kita ada Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Ya Allah, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu. Barang siapa yang melawan perintah Allah dan Rasul, faqad dhall, maka memang nescaya dia telah sesat kesesatan yang nyata. Marilah, keturunan mana
kami tinggi. Tinggi lambai. Bapa awak ikut dia. Tinggi lambai. Sebab tu saya kata, ikhwani, maafkan saya. Kedatangan seorang yang didakwa cici menunjukkan kedangkalan dan kelemahan dan kejahilan masyarakat kita berakidah. Orang akan nilai dia ikut para serupa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis sahih, hadis rawahu Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah tak akan pandang kepada para serupa. Allah Subhanahu wa taala tak akan pandang kepada harta kamu, duit. Walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah akan pandang amalan kamu dan hati kamu. Tiba-tiba kita mari seorang nak tipu kita, tengok wajah dulu. Tahu tak? Kebanyakan ulama Madinah semua orang hitam. Sa'id bin Jubair orang hitam. Ikrimah dia putih tapi ada hitam sikit. Sa'id bin Jubair, Atha ibn Abi Rabah, para fuqaha Madinah, Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. Rasulullah kata kalau awak nak baca Quran seperti mana diturunkan. Apa alasan Abu Bakar? Hadis, satu hadis. Hadis yang sahih. Bukan hadis tak ada sanad. Bukan selawat naqsyah syasyiyah tak tahu apa benda yang ditipu ke orang ramai. Bukan fahaman songsang Nur Muhammad yang semua terbukti oleh ulama bahawasanya hadis Nur Muhammad adalah hadis palsu yang direka oleh wadda' wa kadzab, orang penipu yang reka hadis Nur Muhammad. Seperti mana dikata, "Ya Muhammad, laula kama khalaqtu as-samaa'a wal ard wala asy-syamsa wal qamar." A'udzu billah. Hadis yang berbunyi, kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, aku tak akan cipta bumi dan langit. Ini hadisun mawdu'. Hadis palsu. Seperti mana ulama hadis sebut. Yahya ibn Ma'in wal Imam Ahmad rahimahullah kata hadis ini hadisun mawdu'. Hatta Imam As-Suyuti sebut hadis ini mawdu'. Imam As-Suyuti, Imam As-Sakhawi, ramai ulama hadis kata hadis mawdu'. Laisa lahu asl, tak ada usul. Tiba-tiba dijajah oleh seorang yang didakwa cici Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Baik, sekarang kita telah pun dapat mengetahui mengapakah kepanasan Ustaz Muhib Khawli terhadap Maula Muhammad Amin Al-Idrisi ini ialah kerana puncanya, kerana kononnya Maula Muhammad Amin ini memperjuangkan Nur Muhammad. Baik, perkara Nur Muhammad ini kita dah jelas bahawa perkara ini adalah perselisihan dalam kalangan ulama. Ya. Bahkan apa yang kita dengar daripada tok-tok guru kita di Nusantara ini, di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya, di Thailand, mereka mengatakan bahawa hadis riwayat Jabir sahabat Nabi ini adalah hadis yang benar. Ya. Tapi bagi Ustaz Muhib Khawli ialah hadis yang maudhu'. Maudhu' ini maknanya hadis yang tak boleh pakai lah bagi pendapat dia lah. Terutama sekali tentang bab tauhid lah. Jadi perkara ini dibawa oleh Maula Muhammad Amin Idris, Muhammad Amin Al-Idrisi. Kemudian dalam perbincangan Ustaz Muhib ni, dia telah mengambil contoh bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni akan menghukum Fatimah sekiranya Fatimah ni berlaku mencuri, ya, telah mencuri. Begitu juga kes tanah yang dituntut oleh Fatimah selepas mangkatnya, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dipenuhi oleh Abu Bakar kerana Abu Bakar ni mengikut apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara Nur Muhammad ini yang kita tahu daripada tuan guru kita ini
adalah roh Nabi kita. Di antara makhluk yang paling awal dicipta. Bagi pendapat Profesor Abdul Manam, siapa yang menolak ataupun menerima Nur Muhammad ini tidak menjejaskan iman kita. Ya. Tidak menjejaskan iman kita. Dia bukan kita menolak rukun iman yang 6 perkara. Bukan kita menolak rukun Islam. Ya. Dia tidak menjejaskan iman kita. Tapi bagi sebab kepanasan Ustaz Mohib, dia telah membuat satu tuduhan yang agak melampau. Hal ini patut kita kita katakan bahawa Ustaz Mohib ni adalah seorang yang berilmu, tapi kerana kepanasan yang agak lampau ni, dia telah membuat tuduhan yang bukan-bukan. Ya. Jadi saya minta bahawa perkara ini dapat diperjelaskan lagi oleh asatizah kita supaya ia tidak menjadi celaru, tidak menjadi celaru. Hanya kerana Nur Muhammad ni telah menyebabkan satu dosa yang amat besar. Dia dianggap sebagai satu dosa yang amat besar, yang menyebabkan yang mengikut Ustaz Muhammad Khalil ini, kita patut tolak ke tepi. Kita tak patut terima Maula Muhammad Amin Idrisi. Baik, kita harap Ustaz Mohib ini mempertimbangkan perkara ini supaya tidak menjejaskan keharmonian kita sebagai Muslim ahli sunnah wal jamaah. Itulah tugas kita. Belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran, sibukkan diri dengan ilmu hadis. Itulah yang patut. Sebelum datang Ad-Dajjal, wallahi ikhwani, kalau datang Ad-Dajjal, umat Islam lagi dahsyat akan ikut dia. Ini baru cicit Nabi. Yang ni dakwah cicit Nabi belum confirm. Kalau ya pun, dia tak betul. Kalau dia ya cicit Nabi, bagi saya dia sesat. Kalau ya dia tak ada keturunan Nabi, dia tak ada langsung sebarang kebenaran, bahkan dia menyesatkan umat Islam dengan fahaman Nur Muhammad yang confirm oleh ulama hadis, satu fahaman sesat kerana tidak ada hadis sahih satu pun. Bahkan Al-Quran menentang. Qul innama ana bashar. Rasulullah manusia, bukan dicipta daripada cahaya. Sebab tu kata Al-Layth ibn Sa'ad rahimahullah, Al-Layth ibn Sa'ad alimu ahli Mesir. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah kata Al-Layth ibn Sa'ad afqahu bin Malik. Nah, dia ulama besar. Al-Layth ibn Sa'ad suatu hari, sebelum saya tutup, dan ada satu lagi pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Layth ibn Sa'ad rahimahullah kata apa? Qal idza, dengar kata Al-Layth ibn Sa'ad, idza ra'aytum ar-rajula yamshi 'ala al-ma' fala tusaddiquhu hatta ta'riduhu 'ala al-Quran wa sunnah. Kata Al-Layth ibn Sa'ad, kalau kamu melihat orang lelaki berjalan atas air, berjalan kaki atas air, jangan percaya dan terpedaya dengan dia, mungkin Dajjal. Sehingga kamu dedahkan fahaman dia kepada Quran dan Sunnah. Kan saya kata, tengok dalam Quran, fahaman yang dibawa oleh, yang didakwa cicit Nabi, ikut Quran dan Sunnah, kamu menentang. Maka kata Al-Layth, dipindah, dibawa kepada Imam Syafi'i, orang kolonial tak setuju. Kalau ramai orang yang faham Nabi, ketua cicit Nabi comel. Kalau mari seorang Kristian mata biru, muka putih selepuk, jebing, janggut dia lagi comel daripada hok skema ni, apa akan jadi kat masyarakat? Saya nak tanya kepada orang yang ikut ni, bagaimana kalau datang kat kita orang lagi handsome? Orang kita ni, dia tak pandang akidah, dia pandang, oh handsome. Tengok masyarakat kita bagaimana terpedaya. Sebab dia handsome, tampan, oh ada jebing sikit, pakai serban, jadi cicit Nabi. Kalau mari, kejap lagi, mari hok lagi handsome daripada dia. Macam mana? Saya nak tanya teman-teman, boleh jawab tak? Tolong saya. Kalau mari kejap lagi, satu lagi skema yang lagi handsome. Mata biru, mata hijau, putih selepuk, serban lagi canggih, pakai capal lagi besar. Apa nak jadi kat masyarakat kita? Apa nak jadi? Ni belum Dajjal lagi. Belum tabur duit. Belum sekat makanan. Masyarakat kita pandang
kependaan. Asma Harun, ustazah, bagi salam kat dia. Sebab apa awak ingat ustazah Asma Harun? Memang saya tak hormat ustazah Asma Harun. Langsung saya tak hormat Asma Harun, Ibik Liu, Penglibu Lara Terengganu tu. Semua ni, dia tengok, naik nama yang didakwa cicit Nabi, kita sokong. Kalau itulah bahaya demokrasi. Tengok orang ramai setuju, okey boleh. Walaupun akidah dia menentang ajaran Rasulullah, walaupun akidah dia menentang ajaran dan akidah yang dibawa oleh Nabi, tak apa, janji dia handsome. Yang lain tak pandang. Handsome, cantik. Oh, tengok mata dia. Oh, tengok dia makan kunyah 44 kali. La haula wala quwwata illa billah. Bahaya ikhwan ni. Itulah yang saya bila Allah Subhanahu wa taala hantar ujian kecil. Seorang Arab Ram, kalau nak kira, dia ni biasa. Kepanasan, kehangatan, hasil kedatangan cicit Nabi SAW, Maula Muhammad Amin Al-Idrisi telah pun lentur apabila insan yang mulia ini telah pulang ke tempatnya di Morocco. Dan apa yang kita lihat apabila sampai sahaja beliau di Morocco, beliau telah disambut dengan gilang gemilang oleh tokoh-tokoh alim ulama di sana. Bahawa menunjukkan kita bahawa Maula Muhammad Amin ini diterima di negaranya di Morocco, dan kita menolak sebarang buruk sangka terhadap beliau hasil kedatangan di negara kita. Baik, kesimpulan yang boleh kita katakan dalam syarahan Ustaz Mohib Qauli ini, yang utama sekali, Ustaz Mohib Qauli telah bersangka kurang enak, kurang baik kepada Maula Muhammad Amin Al-Idrisi. Itu poin yang pertamanya. Yang kedua, tuduhan mengatakan bahawa kedatangan Maula Muhammad Amin Al-Idrisi ini untuk menyebarkan pahaman sesat. Jadi pahaman sesat yang dimaksudkan oleh Ustaz Mohib Qauli ini ialah berkenaan dengan kepercayaan kepada Nur Muhammad, iaitu percaya kepada Nur Muhammad. Setakat ini saya belum dapat lagi maklumat mengatakan bahawa tujuan kedatangan Maula Muhammad Amin Al-Idrisi ini datang ke Malaysia itu untuk menyebarkan pahaman Nur Muhammad yang dianggap sesat oleh Ustaz Mohib. Walaupun kata setengah alim ulama kita di Malaysia ini bahawa hadis Nur Muhammad itu ada hadis Jabir yang boleh kita dapati daripada kitab Musannaf Abdul Razak. Jadi ini satu perkara yang agak duka cita apabila serangan yang sangat hebat daripada Ustaz Mohib Qauli yang menyangkut paut soal-soal peribadi, soal-soal rupa paras, dan seterusnya. Ustaz Mohib ini seolah-olah menganggap bahawa orang-orang Islam di Malaysia ni kebanyakannya dangkal ataupun tidak faham ilmu. Termasuklah ustaz-ustaz dan asatizah. Di antaranya yang kita tahu yang bersama-sama dengan Maula Muhammad Amin Al-Idrisi ini ialah Ustaz Muhaizat. Dan ada beberapa ustaz yang pergi berjumpa dengan dia ialah Ustaz Ibit Liu dan Ustazah Asma Harun. Jadi kita nampak di sini bahawa kepanasan
Ustaz Muhib Khawli ni bertambah-tambah lagi apabila apabila Maula Muhammad Amin di sini telah diterima dengan baik di Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cicit Nabi kita telah pun pulang ke tanah airnya, disambut dengan gilang gemilang oleh para alim ulama di sana, dan kita akan tunjukkan dalam video kini, insya-Allah. Terlebih dahulu, sebelum saya mengundurkan diri, saya memohon ribuan kemaafan kepada semua pihak. Mungkin ada dalam sesi video ini saya melakukan kesilapan, saya mohon maaf pada semua. InsyaAllah, moga-moga kalau ada kebaikan, kita sama-sama mendapat pelajaran. Saya mohon maaf kepada semua, dan kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.